Okey, Assalamualaikum tuan-puan. Saya Azhar. Hari ini saya nak share sikit tentang tabung pendidikan anak-anak. Kepada tuan-puan yang baru ada anak, seorang dua ataupun yang baru dapat anak, umur setahun atau 2 tahun, tuan-puan mesti terfikir untuk buatkan satu tabungan untuk anak. Betul tak? Kenapa tabung pendidikan anak-anak ni penting tuan-puan? Sebabnya satu adalah kos pendidikan yang semakin tinggi. Esok anak kita nak masuk universiti, kita dah ada satu dana untuk diorang sambung belajar nanti. Kalau kita tengok 10,000 dulu waktu zaman kita atau mungkin zaman ayah kita nak masuk universiti, 10,000 tu dah cukup lah. Tapi waktu zaman anak kita, mungkin 10,000 tu tak cukup. Kalau kos-kos yang pakai banyak duit macam lawyer atau doktor, rasanya tak cukup lah. Sebab saya ada kawan yang mana belajar kos doktor, 10,000 tu cuma untuk beli buku dia saja. Tu belum lagi masuk kepada duit yuran dan sebagainya, belanja dan sebagainya lah. Sebab tu kita kena prepare duit pendidikan anak-anak ni bermula dari sekarang untuk anak kita masuk universiti nanti 20 tahun akan datang. Satu lagi, kenapa tabung pendidikan anak-anak ni penting tuan-puan? Sebab kita belajar daripada kesilapan diri kita. Okey, waktu zaman-zaman kita, kita ada ambil satu dana pendidikan ni. Bukan dana pendidikan lah, dia namakan PTPTN. Kita dengar macam, uish, PTPTN bagus lah PTPTN ni kan. Nak masuk universiti senang, tak payah nak jual tanah lah kat kampung kan, ada PTPTN. Tapi kita lupa tuan-puan, sebab PTPTN ni berbentuk pinjaman dan perlu dibayar balik. Itu semua dah jadi macam hutang kita. Kalau kita tengok zaman-zaman kita ni, ada peminjam PTPTN yang dah habis belajar lah, dah kahwin dah, ada anak 2-3 orang dah, tapi hutang PTPTN tak habis bayar lagi. Nak pergi melancong, pergi Thailand pun susah. Blacklist. Ada juga kawan-kawan kita yang mana pinjam PTPTN, dah habis belajar, kerja pula tak dapat, lagi nak bayar duit PTPTN lagi, lepas tu nak beli kereta lagi, nak pergi kerja, nak beli rumah lagi, nak kahwin lagi. So itu menjadi satu beban untuk kita. So kita tak nak masalah ni jadi pada anak-anak kita. Kalau boleh anak-anak kita tak nak ambil apa-apa loan atau pinjaman, kita nak kita sendiri pakai duit yang kita simpan untuk diorang untuk sambung belajar nanti. Okey, jadi macam mana nak buat tu? Kalau esok nak masuk universiti, takkan hari ni baru nak kumpul duit? Tak boleh macam tu tuan-puan. So kita kena kumpul duit daripada sekarang. So benda tu semua kita kena plan. Nombor 1 adalah tabung ayam. Yang ni paling banyak sekali orang pakai lah, tabung ayam. Tapi dia ada kelemahan dia tuan-puan. Kalau kita masukkan duit dalam tu RM1, dia tak akan jadi RM2. Kecuali kalau kita tambah lagi RM1, baru dia jadi RM2. Kalau hari ni kita simpan RM1, kita tengok tahun depan, RM1 tu je lah. Kelemahan dia yang kedua adalah dia sangat fragile. Biasanya kalau hujung bulan, kalau sesak tak ada duit, kat mana kita nak tuju? Tabung ayam tu lah, pecah habis, berderai tabung anak. Hancur harapan anak-anak nak masuk universiti tuan-puan. Kot-kot ayah pergi kedai aksesori, ternampak satu sport rim kereta. Kat mana duit nak beli sport rim kereta tu? Kadang-kadang tabung ayam ni lah yang dia pecahkan. Dengan alasan nanti ayah ganti balik minggu depan. So minggu depan bawa ke minggu depan, bawa ke minggu depan, bawa ke minggu depan lagi, tak ganti-ganti juga. Yang tu adalah salah satu masalah tabung ayam ni lah. Tabungan yang kedua adalah tabungan bank. Tabungan ni ada satu masalah. Okey, masalah dia adalah dia ada simpanan tapi dia tak ada investment. Katakanlah kita simpan 100 sebulan, so cukup 12 bulan dia ada 1,200. Campur dengan dia punya dividen yang rendah, so mungkinlah ada RM1,250 ke, RM1,230 ke. So RM30 tu adalah dia punya dividen lah. So dividen dia sangat rendah. Tabungan yang ketiga tuan-puan, yang ni yang agak famous sekarang lah, investment unit. Investment unit ni contoh macam ASB ataupun tabung haji. Banyak mak ayah sekarang yang gunakan tabung haji sebagai tabungan untuk anak. So tabung haji dan ASB ni famous sikit lah. Sebab apa? Sebab dia ada saving, dia ada investment. So setiap tahun dia akan dapat dividen. So yang keempat adalah
simpanan emas. Simpanan emas ni very rare. Ada banyak tempat yang kita boleh buat simpanan emas ni. Salah satunya adalah Arahnu, tuan-puan. Simpanan emas ni macam mana, tuan-puan? Okay, kita ambil setahun sekali. Kita beli 100 gram emas. Kita simpankan dalam bank emas ni, tabungan emas ni. Okey, katakanlah setahun kita beli 100 gram emas. Okey, cukup 10 tahun kita dah ada 1 kilo emas. Okey, cukup 20 tahun kita dah ada 2 kilo emas. So 20 tahun ni adalah waktu anak-anak kita nak masuk universiti nanti. So 2 kilo emas ni kita ambil semua sekali dan kita jualkan dan kita gunakan duit tu untuk pendidikan anak-anak kita. Tapi satu masalah tabungan emas ni adalah harga emas yang turun dan naik. Waktu dia naik, okeylah, kita boleh jual lah. Tapi waktu dia turun, kita rugilah kalau kita jual. Katakanlah kita dah kumpul emas ni, daripada sekarang sampai 20 tahun akan datang kita kumpul emas ni. Dah 20 tahun kita kumpul emas ni, dah habis dalam 20,000 lah untuk emas ni, modal kita untuk beli emas ni. Tiba-tiba waktu anak kita nak sambung belajar nanti, harga emas jatuh, tuan-puan, jatuh teruk. So kalau kita jual time tu, so kita akan rugilah, tuan-puan. Kita dah habis 20,000 nak beli emas ni. Kalau kita jual dapat 30,000, okeylah. Tapi kalau harga jatuh, kita jual dapat 18,000 je. Macam mana, tuan-puan? Yang tu bahaya tu kan. So kita kena tengok harga tu turun naik lah. Jadi itulah tadi 4 jenis tabungan pendidikan anak-anak yang kita biasa guna pakai kat Malaysia. Terima kasih kepada tuan-puan yang mana dah tengok video saya ni sampai habis. Kalau tuan-puan rasa info yang saya bagi tu berguna dan juga bermanfaat untuk tuan-puan, saya minta jasa baik tuan-puan untuk like dan komen dekat bawah. Dan juga saya minta tuan-puan untuk share kepada kawan-kawan yang lain lah. Semoga ilmu yang saya bagi ni boleh juga sampai kepada kawan-kawan yang lain yang tak tengok video saya ni. Terima kasih. Selamat menabung, tuan-puan.